بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Telah berkata musannif rahimahullah, wa awdaha mushkilatil kitabi, وأوضح مشكلات الكتاب والأحاديث النبوية وآثار الصالحين وأقوال العلماء الراسخين العارفين. Dan membukakan keduanya, kedua daripada minhaj dan ihya itu, dan mewadahkan kesamaran, menerangkan kesamaran. Datangnya kitab Ihya dan Minhajul Abidin itu sebagai menerangkan akan segala kesamaran Quran dan Ahadith An-Nabawiyah. Kesamaran maksudnya makna-makna yang sukar untuk dipahami daripada Al-Quran dan segala hadis-hadis yang datang daripada Nabi SAW. Bukan setakat itu, wa asarus salihin, dan athar, perkataan, asal lima perkataan orang yang salihin daripada kalangan ulama. Dan segala perkataan ulama khusus, dia khususkan perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Asar tu pun ulama dah. Diri asar tu pun ulama dah. Tapi bukan semua ulama arif billah. Tu. Bukan semua ulama tu arif billah. Jadi dikhususkan segala perkataan ulama yang mahir dengan Al-Quran, mahir dengan hadis, yang cukup lengkap ilmu mereka, sekurang-kurangnya 12 ilmu, dan mereka itu juga arifin billah, orang yang kenal kasih hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kasih hati dengan Tuhan. Wassalatu wassalamu ala al-qaili ulama'u ummati. Tu Al-Qail, yang berkata. Siapa dia yang berkata tu? Baginda Nabi SAW. Maka selayaknya baginda Nabi SAW dipuji umat, diangkat darjatnya oleh umat. Mana? As-salatu wassalam disebut sebagai khabariyah lafdan, insya'iyah makna. Berarti tiap-tiap kali kita mendengar salawat daripada orang yang bersalawat, kita juga dituntut untuk bersalawat. Dan kita diperintahkan oleh baginda Nabi SAW, hatta dalam Quran sendiri, untuk kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Jangan malas, jangan menyegan. Hari-hari kalau tak ada lidah kita ni bersalawat, sekali pun tak salawat ke Nabi, miskinlah kita. Miskin. Nabi kata, orang yang dengar, orang yang mendengar orang lain tu bersalawat kepada aku, dia tak mengucapkan salawat kepada aku, orang tu bakhil. Dia dengar orang yang bersalawat kepada baginda Nabi, dia tak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi SAW, orang tu bakhil, kata Nabi SAW. Salawat dengan makna rahmat daripada Allah. Salam dengan makna Allah Ta'ala bagi ketenteraman kepada baginda Nabi SAW dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Tu. Kalau salawat daripada kita, faedahnya untuk kita, maknanya ialah doa. Kalau salawat daripada para malaikat, maknanya untuk kita, dan maknanya untuk kita, dan faedahnya untuk kita, dan maknanya ialah doa. Doa lah. Malaikat doa untuk orang yang sentiasa bersalawat pada Nabi SAW. Ada sebagian ulama berpendapat bahawa, bahkan ulama boleh kata sepakat lah, ulama mengatakan antara salah satu jalan mudah menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dengan makna kasih hati kita dengan Allah, Allah kasih kepada kita, tak ada jalan lain melainkan kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal qail, yang berkata, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israila. Wa hal fi ummatukuma وهل في أمتكما حبرا كهذا فقال لا بل ولا من الأمم السابقين. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama umatku seperti, yakni serupa anbiya, nabi-nabi Bani Israel. Tu. Apa kata Nabi lagi? Tengok. Nombor 1 di bawah tu lagi. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat orang dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa. Kaum Yahudi dan Nasrani sebagai umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Adakah pada umat kedua kamu orang alim seperti ini? Seperti ini tu siapa? Yakni diisyaratkan kepada Ghazali. Nampak? Imam Ghazali. Jadi apanya, isyarat pada Imam Ghazali dalam tidur. Kita ahli sunnah wal jamaah mengakui bahawa apa saja yang dimimpikan oleh orang yang ada hubungan dengan Allah, kekasih Allah, orang itu mimpinya benar. Kerana sabit hadis, ittaqu firasatil mu'min fa innahum yanzuruna bi nadratillah. Berhati-hati, benarlah pandangan, penglihatan, mimpi, firasat sebagainya orang yang soleh, orang yang alim itu, kerana apa yang mereka lihat, apa yang mereka mimpi, apa yang mereka rasakan itu adalah kebenaran yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati mereka, dalam firasat mereka, dalam mimpi mereka. Itu ittaqu firasatil mu'min. Yakni diisyaratkan kepada Ghazali. Maka jawab keduanya, Nabi Musa dan Nabi Isa tu, tiada. Tiada. Tetapi tiada dapat seperti ulama umat ini daripada segala anbiya yang dahulu. Dia kata tak ada. Bahkan tak ada. Nak cari umat-umat yang terdahulu seperti mana umat kamu, Ghazali ni. Tu. Tak ada. Nak pergi cari mana, tak ada. Inilah Imam Al-Ghazali, sebahagian daripada ikutan kita, orang kata apa, sebahagian daripada a'immah, sebagai ikutan kita dalam menjalani jalanan tasawuf. Maka sebab itulah kitab-kitab Imam Ghazali sangat-sangat masyhur sehinggalah sampai ke hari ini sebagai pengajian kita. Daripada Bidayatul Hidayah sampailah kepada kitab Ihya paling besar ni. Daripada kitab Bidayatul Hidayah sampai kepada Ihya paling besar sekali. Kata musannaf rahimahullah,
wa ala alihi wa ashabihi. Nujumul hidayati ma syaraha syarihun haqiqatah tariqati khidmati rabbil alamin. Tengoklah, dikhususkan sahabat ni sebagai orang yang ahli khidmat. Jalanan yang mereka jalan ialah jalanan khidmat, bukan jalanan minta upah. Itulah sahabat. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat sekaliannya adil. Kerana jalanan yang mereka jalan menuju kepada Allah bersama dengan baginda Nabi SAW ada jalan khidmat, bukan jalan upah. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi dan segala sahabatnya, selawat dan salam itu juga atas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi ni? Sekalian orang-orang mukmin yang saleh, walaupun mereka melakukan maksiat pada Allah. Itu termasuk dalam keluarga Nabi. Umat Nabi hak beriman dengan Nabi, hak yakin dengan Nabi, percaya dengan Nabi, walaupun buat dosa dengan Allah Ta'ala, mereka termasuk juga, layak termasuklah ahli keluarga Nabi. Bukan keluarga pada makam zakat. Kalau secara khasnya keluarga pada makam zakat, secara amnya keluarga pada makam doa. Kerana makam doa ini lebih luas, seperti mana yang didoakan oleh baginda Nabi SAW. Yang diharapkan oleh baginda Nabi, kemuliaan, kesempurnaan serta kesejahteraan, keselamatan daripada umat Nabi, untuk umat Nabi SAW. Ummati hadis panjang tu. Tu. Dia kata hadis tak ada, hadis berlambak-lambak. Dan atas segala keluarganya Nabi dan segala sahabatnya Nabi. Siapa dia sahabat Nabi ni? Bintang penunjuk. Ini orang panggil Nujumul Hidayah ni, dikatakan sebagai iqtibas daripada hadis Nabi SAW. Ambil potongan hadis, dibuat sebagai cakapan, tanpa disebutkan sebagai tanpa disebutkan qala Allah, qala Rasulullah SAW. Diambil potongannya saja, itu dipanggil iqtibas. Panalah hadis Nabi, Nabi kata as-sahabah, orang panggil apa? Ashabi kan nujum. Tu. Ashabi kan nujum. Tu lafaz nujum tu dah. Nujumul hidayah. Nujum tu ambil daripada hadis Nabi. Tu. Nujumul hidayah ma syara'a syarihun haqiqata tariqati khidmati rabbil alamin. Yang mana sahabat itu diumpamakan sebagai bintang penunjuk oleh baginda Nabi SAW. Ini orang panggil tasbih baligh. Sahabat ni bintang, as-sahabah ni bintang. Sahabat tu bintang, yang bintang penunjuk selamanya, selama-lamanya sahabat tu adalah bintang penunjuk, membukakan yang membuka. Ma syaraha syarihun membukakan. Sifat bagi sahabat tu mana? Yang membukakan, selamanya membukakan. Selamanya membukakan, bukan sifat lagi. Selamanya membukakan. Buka apa? Yang membukakan hakikat tarikat bagi khidmat Tuhan sekalian alam. Tu baca itu. Sahabat ni sentiasa membukakan jalanan khidmat menuju kepada Allah. Khidmat menuju kepada Allah. Apa dia khidmat? Amalu syai' bila jazain. Mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa balasan, tanpa mengharapkan upah balasan, pahala. Tak ada. Sahabat bukan nak kepada pahala mereka ni.
Semua sahabat lagu tu khidmat semata-mata dengan Rasulullah. Khidmat semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sabit upah. Kita tak bagi upah, tak buat kerja. Ada upah, sabit kerja. Tak ada upah, tak sabit kerja. Itu kita. Apa dia upah kita? Kena bagi pahala dulu, baru sembahyang. Kena bagi pahala dulu, baru tutup aurat. Kena bagi pahala dulu, baru taat puak-puak. Kena bagi bayangan ganjaran dulu. Oh, barulah membantu. Agak-agak lah kalau kata Allah Ta'ala tak highlight kan orang yang menyumbang pada jalan Allah Ta'ala ni. Orang yang menyumbang pada jalan Allah Ta'ala ni diberikan pahala yang melimpah ruah. Agak-agak orang nak menyumbang. Mampu tak? Siapa duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dalam taman syurga, kalau Nabi tak buat bandingan macam tu, gambaran macam tu, agak-agak orang nak main mengaji. Tak ada. Jadi tak apalah, ala kulli hal, apa pun Tuhan bagi upah dulu. Sehinggalah sampai kepada tahap Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pula khidmat. Tu lah. Siapa orang yang sembahyang lah, anak-anak kan lah. Siapa sembahyang bagi RM2, menaruh pergi sembahyang. Awak esok main umur 20 minta RM2 tu lah. Dah. Ada kata dulu sembahyang masa tu umur 8 tahun minta RM2, padan lah ya. Lah ni umur 20 dah, kena bagi 200. Tak jadi lagu tu. Dan tak ada kerja, dia takkan jadi lagu tu. Sebab apa? Dia faham tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Macam tu juga dengan orang yang sembahyang tapi masih bermaksiat. Orang yang menuntut ilmu tapi masih leka lalai. Orang yang buat kebajikan tapi masih bercampur dengan dosa. Hai, adakah dengan sebab dia bercampur dengan dosa dia perlu tinggalkan kebajikan? Tak perlu. Kenapa? Itu bukan urusan dia, tapi urusan Allah. Kita hadap mengaji ni pun buat dosa lagi. Kita hadap mengaji ni pun jahat lagi. Kita hadap mengaji ni pun putus silaturahim lagi. Kan? Hadap mengaji, duk mengajak dah pun putus silaturahim lagi. Setengah-setengah tutup guru pun lah. Putus silaturahim, sama-sama guru, sama-sama kawan, putus silaturahim. Habis? Tu. Katanya musannaf rahimahullah. Tengok nombor 1 apa dia kata, qauluhu, dan lagi saya sabdanya dilihat, yakni telah melihat orang di dalam tidur. Ada kisah ni. Kisah ni panjang. Dan kita ihya apa dah. Yakni melihat orang dalam tidur, bahawa bersabda Nabi bagi Nabi Musa dan Isa dengan katanya, adakah pada umat kedua kamu orang yang alim seperti ini? Yakni Imam Ghazali. Siapa dia yang kata ni? Syekh Daud Fatani, Muhammad Daud Al-Fatani. Awak Syekh Daud Fatani nak maika lah. Tak, memang ada nukilan daripada kitab-kitab. Daripada ada tempat ambilan dia. Saya tanda dah dulu. Garis dah dulu tapi tak ingat tahun mana. Baca kitab ni pun tak tengok, tak dan tengok. Hak mana ada ingat, hak mana ada dalam topik sikit-sikit itu lah. Nak muzakarah kan lah. Kalau sempat tengok ke, alhamdulillah. Katanya musannaf rahimahullah, wa ba'du. Jadi khidmat ni apa? Mengerjakan ibadat akan Allah dengan sebenar-benar ikhlas, tanpa mengharapkan balasan pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah betul-betul khidmat. Wa ba'du, fahazihi turjumatul muallifi radhiyallahu anhu wa huwa sayyiduna al-imam al-alim ar-rabbani
Ni siapa tulis ni? Takkan Syekh Daud tulis sendiri. Orang yang menyusun semula kitab ni. Memang kitab ni Syekh Daud terjemah. Tapi mukadimah di depan ni, surahan yang diambil daripada Syekh Daud Fatani. Jadi yang menulis tu ditulis balik. Kemudian dia mengangkat darjat dan kedudukan Syekh Daud Fatani. Sebab tu dia nakalkan kalam tu siapa yang tulis, siapa yang kata intaha Muhammad Daud Fatani. Maknanya perkataan tadi ni perkataan yang ditulis, yang dicakap oleh Syekh Daud. Sebab tu dibukukan dalam mukadimah kitab dia. Takkan Syekh Daud nak tulis kata gini. Dia nak tulis Sayyiduna, penghulu kami. Takkan dia nak tulis sendiri. Nabi pun tak suruh kita kata dalam tasyahud akhir dengan kata Sayyidina. Nabi tak kata. Hak Nabi kata Sayyidina pun, Nabi kata ana sayyidu walad ibnu Adam. Bukan Nabi kata ana sayyidukum. Ana sayyidu walad ibnu Adam wala fakhra. Aku tuan, tapi aku tak pernah rasa megah. Kita jadi tuan sikit, megah tak tengah dah. Ada jawatan sikit, ada jabatan sikit, ada perniagaan sikit, kita megah. Itu bukan sikap yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi wa ba'du fa hadhi turjumatul muallif. Siapa dia muallif ni? Turjumah ni mana? Fa hazihi turjumatul muallif. Turjumatul muallif. Betul lah ni. Wa ba'du fa hadhi turjumatul muallif radhiyallahu anhu. Siapa dia? Wa huwa sayyiduna al-imam al-alim ar-rabbani wal arif as-samadani qutbul wujud. Qutbul wujud tu Sayyidina Ali, apa nama Imam Ghazali. Kena dah. Wa sayyiduna al-imam al-arif ar-rabbani wal arif as-samadani qutbul wujud sahibul kashf wa syuhud. Kasyaf dan syuhud tu dialah tuan. Siapa dia? Imam Ghazali sendiri. Jadi kalau kita tengok nah, kita tengok di depan ni. Bukan tani ni, hak depan ni. Silap salah tanda terbit. Cuba tengok depan. Ila jannati rabbil alamin, pada bicara tasawuf yang menterjemah dengan bahasa Melayu oleh al-alim al-allamah al-arif ar-rabbani. Situ tu terbit dia. Al-arif ar-rabbani wa qudwatuna asy-syekh. Itu siapa tulis? Hak tu bukannya Syekh Daud yang tulis. Hak ni siapa tulis? Hak ni Syekh Daud yang tulis. Puji angkat darjat kedudukan Imam Ghazali. Hak depan ni. Tu. Dobik kita lah pergi depan tu. Yang tulis muka surat depan ni, yang ni anak murid dia. Yang himpun semula kitab dia ni. Kebanyakannya lagu tu bila tok guru karang kitab, anak murid yang tulis balik. Anak murid tulis balik, salin balik. Tu. Sebab kitab sulam tu lah. Al-alim al-allamah. Bukan muallif nak tulis sendiri. Sikap ulama kita dulu tak ada. Ulama dulu al-faqir, al-haqir, al-muznib. Lagu tu. Itu pangkat depa bagi dekat diri sendiri. Kalau pangkat kita buat satu buku, kita nak tulis apa tu?
Profesor Dr. Madya gitu-gitu gini-gini gitu ni, Datuk Tan Sri hang tu hang jebat semua dah. Hak tu kita. Sebab kita nak promosi diri kita. Jaga lah. Nak kita kena ingat satu ya. Niat kita pergi ikhlas tak? Dalam kita menyampaikan ilmu, kita nak promosikan ilmu Allah Ta'ala ke, ataupun kita nak promosi diri kita? Dua tu boleh. Faham ke tak faham ni? Ingat tahu, dalam kita menyampaikan ilmu ada dua promosi. Satu, promosi ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, promosi diri kita. Lihat. Maka orang yang benar-benar ikhlas, payah kaki nak cari duit, dia hanya mempromosikan ilmu Allah. Ini soal batin, bukan soal zahir. Soal batin bermaksud orang tak nampak batinnya. Hanya Allah yang mengetahui kedudukan dia. Dia nak promosi diri dia ke, ataupun dia nak promosi ilmu para alim ulama, ilmu Allah Ta'ala. Gitu. Lagi katanya musannaf rahimahullah, dan adapun kemudian daripada itu, daripada muqaddimah tuan pengarang kitab ni, maka inilah terjemah bagi muallif radhiyallahu anhu. Iaitu sebenarnya muallif tu penghulu kami, imam yang alim, yang mengetahui, Rabbani, bangsa murabi. Dia ni murabi, Rabbani ni murabi, dan arif samdani, yang mengetahui erti sebenar makna kefakiran. Allahu Akbar. Yang mengetahui sebenar arti dan nilai sifat seorang hamba. Kita tak erti weh. Bila kita tak erti, kita lah duk bangsa diri kita, ananiah kan, sikap ananiah tu. Hilang wujud Allah dalam wujudnya diri kita. Bukan hilang wujud kita dalam wujudnya Allah. Terbalik kurang habis. Hilang wujud Allah di dalam wujudnya kita. Di mana kenyataan kefakiran sebagai seorang makhluk Allah. Kefakiran, keinaan, kelekehan, kebodohan. Tu. Tak ada. Jadi dia ni yang arif samdani, mengetahui tentang makna kefakiran sebagai seorang hamba Allah, iaitu qutbul wujud. Qutbul wujud. Kutub ni gelaran sebahagian ulama-ulama. Kutub ni ialah ketua ulama arif billah pada ketika itu, 500 tahun hijrah, kan? Dia ketua Qutbul wujud. Dia ada wali kutub, dia ada wali autad, dia ada wali abdal. Bagi wali kutub, autad, abdal, aqtab, kutub lah. Ada 6-7 wali, jenis wali kan. Nuqaba, nujaba. Ada banyak jenis tu. Yang mempunyai kasyaf dan syuhud. Kasyaf, apa dia kasyaf? Allah Ta'ala buka pintu hati dia melihat rahsia-rahsia Allah. Dan syuhud, hatinya sentiasa memandang kepada af'al, asma, sifat dan zat Allah. Syuhud, dia tak khusus syuhud af'al. Dia kata syuhud habis semua sekali buat ni. Kita nak boleh syuhud af'al pun pada pada ketak kaki nak boleh syuhud af'al.
Ketak. Bini melawan pun kira boleh nak zakah kan. Tak boleh syurah fa'al ke mana. Bini melawan sikit kira boleh nak zakah. Din tak apa. Wali dah. Tu. Tu. Itu mana syuhud. Apa dia syuhud? Memandang dengan mata hati. Mana syuhud? Musyahadah. Pandang dengan mata kepala. Syuhud. Pandang dengan mata hati. Apa dia makna pandang mata hati ni? Hati dia terang weh. Pandang mata hati ni mana hati dia terang. Terang cahaya dalam perut hati dia tu sehingga melebar ke seluruh anggota zahir dia. Aduh. Ambil lupa adik. Ayat Quran pun ada. Tu. Siapa dia? Hujjatul Islam wa mahjatul lati yatawassalu ila daris salam. Wallahu alam. Hujjatul Islam wal mahjatul lati yatawassalu ila daris salam. Jadilah setengah jam lah. Jam setengah. Tadi boleh sejam sikit. Tak ada sejam pun. Ini setengah jam insyaAllah. Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi ودينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.